Okey, jelas tak kat situ? Siapa jelas? Jelas. Siapa yang dah jelas? Siapa yang belum jelas lagi? Sebab apa ini mempengaruhi penerangan yang seterusnya. Okey, saya ulang sikit lagi supaya apa kamu ni faham betul. Faham betul Jangan tak faham Okey, daripada A pergi ke B 800 meter. Walau bagaimanapun dia cakap sini berpatah balik. Perkataan berpatah balik tu kamu menyebabkan kamu kena negatifkan dia. Okey, berapa dia yang dia patah balik? 350. Jadi mana dia patah balik 350 tu kamu kena negatifkan dia. Okey, jadi sasaran dia tu adalah 800 kalau ikutkan sini tambah negatif 350. Negatif positif dia jadi negatif. Okey, jadi 800 tolak 350. Maka sasaran dia adalah 450. Itulah sasaran dia. Faham tak situ? Boleh cikgu. Okey, faham. Saya dah ulang banyak kali ni. Saya nak kamu betul-betul jelas kat sini. Okey, sekarang ni barulah pergi kepada halaju. Halaju ni pula dia punya formula dia adalah sesaran bahagi dengan masa. Tak sama dengan laju. Laju jarak bahagi masa. Kan? Halaju sesaran bahagi masa. Dia dua benda berbeza. Ya apa dia? Cikgu. Ya? Cikgu. Saya tadi betul sasaran. Maksud apa dia sasaran? Apa dia? Masuk sasaran tu. Masuk sasaran. Masuk sasaran. Maksud dia. Maksud sasaran tu adalah jarak terpendek. Okey. Jarak terpendek. Kan? Tadi kamu cakap yang jarak tu dia akan ikut daripada A pergi ke B pergi ke C. Itu jarak. Kalau jarak okey, A pergi ke B pergi ke C tu 800 tambah dengan 350. Itu jarak. Kalau sasaran 800 A pergi ke B, tapi disebabkan perkataan patah ada balik, dia patah balik tu kita kena negatifkan 350 tu. Maka 800 tolak 350. Jadi kamu akan dapat sasaran tu 450. Okey, faham situ? Faham. Okey, faham. Tak apa, don't worry. Kita akan ulang-ulang balik supaya kamu betul-betul fahamnya. Lepas ni kita akan bagi kamu soalan. Okey, berapa halaju? Kalau halaju ni sesaran bahagi masa. Dia beza dengan laju. Laju jarak bahagi masa. Kalau halaju sesaran bahagi dengan masa. Masalah kat sini lah sekiranya kamu tak faham apa itu sesaran, kamu tak boleh jawab apa itu halaju. Okey, jadi tadi kamu dah dapat dah sesaran dia 450. Sekarang ni dia boleh tahu situ, dia patah balik ni berapa? 30 saat. Dia patah balik B nak pergi ke C tu 30 saat. Jadi tadi dia dah pergi A ke B ni 65 saat. A pergi ke B dah 65 saat. A ni pergi ke sini dah 65 saat. Okey, tambah lagi berapa saat dia nak pergi ke B ke C? B ke C 35 saat. Jadi 65 saat tambah dengan 30 saat bersamaan dengan 95 saat. Okey, untuk cari halaju kamu kena masa dia tu tidak ada minus, tak ada. Masa dia berapa lama dia nak habiskan. A pergi ke B berapa lama, B pergi ke C berapa lama. Tambah dua tu 95 saat. Jadi itu tak ada masalah. Jadi sesaran dia tadi, yang masalah yang kamu nak cari tu, sesaran dia tu, okey, sesaran dia tu 450 yang tadi yang kita kira dia, bahagikan dengan 95 saat. Maka kamu dapatlah 474 meter per saat. Okey, unit untuk laju dengan halaju sama. Meter per saat. Situ memang tak ada apa-apa khilaf. Kan? Tidak ada apa-apa kekilafan. Cuma yang khilaf sini ialah kamu nak cari
Sesaran tu yang agak masalah sikit kalau kamu tak faham daripada awal. Perkataan patah balik tu yang kamu kena faham. Bila mana perkataan patah balik tu, dia kena jadi negatif. Negatif 350. Okey. Okey, kalau situ kamu dah okey, kita nak pergi ke seterusnya. Soalan seterusnya, Usain Bolt ni. Berapakah pecutan Usain Bolt yang berlari dengan pegun dari keadaan pegun? Dan mencecah laju 10.44 meter per saat di garisan penamat 100 meter dalam tempoh 9.58 saat. Okey. Semua masih bersama saya ke? Semua? Masih, cikgu. Okey, masih ha? Okey. Apa maksud? Apa dia? Maksud pegun. Pegun tu, okey, bila mana perkataan pegun? Pegun tu maksudnya dia tak bergerak. Okey, saya maksudkan soalan ya. Okey, berapakah pecutan Usain Bolt jika berlari dari keadaan tidak bergerak? Okey, mula-mula kamu nak berlumba kan, kamu tak bergerak ada lagi kan? Dan betul tak? Dia dikira okey 1 2 3 baru kamu bergerak, betul tak? Okey. Keadaan yang kamu tak bergerak tu lagi tu, itu pegun. Okey, baik. Okey. Dan dia bergerak okey dari keadaan pegun, daripada keadaan 0 meter per saat dan mencecah laju 10.44 meter per saat. Okey, maksudnya dia berlari tu daripada 0 meter per saat kepada 10.44 meter per saat. Ini hal laju ha. Ini hal laju. Boleh ha? Ini hal laju. Okey. Okey, di garisan penamat 100 meter dalam tempoh 9.58 saat. Okey. Rumus ataupun formula untuk pecutan adalah hal laju akhir tolak hal laju awal dibahagikan dengan masa. Okey, tulis dekat kamu punya buku kalau ada. Formula untuk pecutan adalah hal laju akhir tolak hal laju awal dibahagikan dengan masa. Okey, sekarang daripada soalan ni, siapa dia boleh beritahu saya manakah hal laju akhir? 10.44. Betul. 10.44 itulah hal laju akhir. Okey. Apakah hal laju awal? 0 meter per saat. Itulah hal laju awal. Yang mana dia tak bergerak lagi. Itu hal laju awal. Jadi dia bergerak sampai ke terlaju sekali. Itu hal laju akhir tu. Dah nak dekat garisan penamat tu, dia bergerak 10.44 meter per saat. Jadi 10.44 tolak 0 meter per saat dibahagikan masa. Berapa lama masa dia ambil untuk dia berlari tu? 9.58 saat. Maka pecutan dia adalah 1.09 meter per saat kuasa 2. Boleh? Jelas kat sini? Cikgu. Apa formula pecutan ni, cikgu? Hal laju akhir. Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa. Ini untuk cari pecutan kan, cikgu? Yes, itu untuk cari pecutan. Okey, baik, cikgu. Okey. Sebelah tu, kan sebelah dia yang warna biru ni, yang kotak biru ni kan, ni dia ada tulis A sama dengan V tolak U bahagi T, betul? Nampak? Okey, A tu adalah simbol untuk pecutan. Sama dengan V. V tu hal laju akhir. Tolak U hal laju awal. U ni hal laju awal. Bahagi
dengan T. T itu adalah masa. Jadi pecutan adalah halaju akhir tolak halaju awal bahagikan dengan masa. Halaju ni sesaran ke cikgu? Ya. Halaju itulah sesaran. Bahagi dengan masa. Okey, nampak tak? Dia memang berkait-kait antara satu sama lain. Kamu nak cari halaju, sesaran bahagi masa. Sekarang ni dia nak tanya kamu pecutan pula. Okey, pecutan adalah halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Kamu akan dapat pecutan. Faham tak? Faham? Macam mana tu cikgu? Pecutan adalah halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Oh, ni faham cikgu. Boleh Okey. Dia bukan siapa. Saya risau kamu tak dapat nak ekstrak daripada soalan tu macam mana nak masukkan dalam rumus. Itu yang kamu kena tengok nanti. Yang tiga-tiga tu ada formula diorang sendiri. Yang macam laju, formula dia jarak masa. Yes. Halaju, formula dia sesaran masa. Macam pecutan ni, halaju akhir tolak halaju awal bagi masa. Macam tu lah. Betul. Diorang ada formula ni ya. Ya. Macam tu lah. Siapa dia tu yang bijaksana tu? Arif ke? Bukan? Ya cikgu. Alhamdulillah. Arif Amin tu dia. Ya. Arif Amin. Okey. Harapan lah tu. Harapan. Okey. Tak apa. Kita pergi ke contoh 4. Kita pergi ke contoh 4 pula. Syafiq berlari dari titik R pergi ke titik S. Okey, dia pergi daripada R ni. Sekarang ni dia pergi daripada R ni. Dia pergi ke S. Berapa jarak dia? 100 meter. Utara dari R. Nampak? 100 meter utara dari R. Okey. Dia berlari pula ke arah T. 150 meter pada arah timur S. Dia meneruskan lariannya ke arah U. U pula berapa? 100 meter pada arah selatan T. Hitungkan masa yang diambil olehnya. Okey. Jumlah masa yang diambil olehnya ialah 60 saat. Okey. Ini nak menuntut kalau kamu punya sejauh mana kamu faham yang saya terangkan tadi. Okey, dia tanya kamu jarak. Jangan tengok jawapan. Jawapan tu tak penting. Yang dalam kotak biru tu. Jangan tengok lagi. Sekarang ni dia tanya kamu jarak. Okey, jarak. Siapa boleh jawab jarak dia berapa? Berapa tambah berapa tambah berapa? 100 tambah 50 tengok 100 tambah 100. 100 tambah 150 tambah 100. Itu adalah jarak. Dia punya jumlah lintasan dia. Dah berapa jauh dah dia melintas. Itu jarak. Okey. Laju purata pula. Macam mana nak kira laju purata? Jumlah jarak dia iaitu 100 tambah 150 tambah 100. Tu jumlah jarak. Okey, masa dia pula. Okey, masa dia dari R ke S tu berapa minit? Berapa saat tadi? 60 saat juga. 60 saat. Okey. Jadi jumlah jarak bahagikan dengan jumlah keseluruhan masa, maka dapatlah laju purata. Okey. Tak sampailah satu masa ni soalan pula dia tanya kamu sesaran. Ini yang memeningkan kepala kamu. Betul tak? Betul tak? Sesaran tu yang agak memeningkan. Ya cikgu. Sesaran. Betul sangat cikgu. Okey, sesaran tu yang agak memeningkan kamu. Okey, sekarang ni daripada titik mana dia bermula?
R, betul tak? R cikgu. R kan? Titik mana dia berakhir? Titik mana dia berakhir? U, betul tak? Okey. Mengikut logik kamu lah. Mengikut logik kamu. Saya nak tanya kamu punya logik. Apakah jarak yang terdekat antara R dengan U? Jarak terdekat lah perkataan saya. 150. Yes. Betul sangat. Jarak terdekat dia adalah 150. Kenapa kamu abaikan 100 meter R ke S, T ke U tu? Kenapa kamu abaikan? Nak jawab terdekat cikgu. Ya, sebab kamu nak jarak terdekat. Jadi kamu tengoklah, berpandukan S ke T. Samalah jarak dia R ke U tu. Dia sebab sasaran ni dia jarak terdekat. Alhamdulillah faham dah situ. Cikgu. Cikgu. Ya. Ini kita ambil tengah-tengah dia tu lah. Mana tengah-tengah dia kita ambil je kan. Ini jarak terdekat dia. Jadi jarak terdekat dia, kamu faham lah 150 tu. Faham tak? Faham cikgu, faham. Okey, faham. Kalau itu pun kamu dah faham ni, okey lah. 150 ke arah timur. Ke arah timur tu maksudnya apa? Dia sekarang ni berada di mana? Dia sekarang ni berada di U ke di R? R cikgu. Tak. Dia bermula di R kan? Dan akhir sekali dia berada di mana? Di U. Sebab itulah kamu kena tulis ke arah timur. Ke arah timur. Maksudnya dia bergerak daripada R tu, dia mengalir ke arah timur, dia mengalir ke arah U. U tu timur. Faham tak? Situ dah lost lah, betul tak? Kan? Cikgu, macam mana? Selatan, barat daya. Okey, kamu tengok ni dia punya panduan arah ni, U ni. Tengok panduan arah yang kompas kat sini yang saya bulat-bulatkan ni, nampak tak? Saya gerakkan cursor komputer saya ni. Nampak tak? Ni tepi dia ni. Yang ada anak panah tu. Okey, nampak cikgu. Okey, ni U, atas ni U kan? Yang ni apa dia? Timur ke barat, yang belah kiri ni, belah kanan saya ni. Yang sini, yang cursor saya bergerak ni. Itu timur ke barat? Selatan ke utara cikgu. Mana cikgu? Mana cikgu? Ni sini yang cursor saya bergerak ni. Tak nampak mouse. Tak nampak. Tak nampak cikgu. Tak nampak pula. Alah. Sekejap. Sekejap. Cikgu nak yang melintang ke yang menegak cikgu? Saya nak yang melintang punya tu. Okey, kalau yang melintang punya ke arah kotak biru tu, itu timur ke barat? Barat cikgu bukan? Bukan, itu timur. Timur cikgu. Okay. Timur, Yang cikgu. bawah tu selatan kan? Tepi cikgu. Utara selatan cikgu. Okey, yang melintang menghala ke kotak kuning ni pula, itu barat ke timur? Barat, cikgu. Barat cikgu. Barat. Okey, very good. Kalau itu basic kamu ada, kamu akan faham maksud saya. Sekarang ni dia berada di U. Dia bermula dari R, dia akhir sekali dia pergi ke U. Okey, sekarang ni dia dah berada di U. Sekarang ni berapakah jarak terdekat antara R ke U? Kamu dah tahu dah, 150. Sekarang ni pergerakan dia menghala ke arah U, iaitu menghala ke arah timur. Sebab itulah sasaran dia 150 ke arah timur, iaitu ke arah U. Faham tak? Tak faham lagi?
Timur kan sebelah kanan. Yang U ni dia pergi bawah ke arah selatan. Jadi macam mana kita mau kira dia punya ke arah timur ke atau ke arah barat? U bukan ke arah selatan. Kamu tengok betul-betul tu. U bukan ke arah selatan Soalan dia ni timur yang dikatakan tu dekat dia punya kompas tu je kawan. Okey, dia faham dia. Kamu jangan kamu berpandu, bila mana kamu nak nyatakan sasaran, kamu kena tengok kompas dia tu juga. Tapi tak apa, ini soalan memang nak suruh kamu pening sikit. Sebenarnya soalan tak sesusah ni. Nak suruh kamu logik sikit. Okey, sekarang ni dia macam ni. Kamu jangan risau. Sekarang ni dia nak menghala ke arah U tu 150 meter. Sasaran dia yang paling dekat saat ini ialah jarak terdekat ialah 150 meter. Itu kalau kamu dah faham tu dah kira okey. Tapi sasaran ni dia kena ada arah. Dia kena ada arah. Jadi kamu kena letak arah dia. 150 meter ke arah timur pun betul. Kalau kamu nak jawab 150 meter ke arah U pun betul. Boleh? Boleh cikgu. Okey, boleh. Okey, setelah kamu dah tahu sasaran, dah dapat sasaran, barulah kamu boleh jawab halaju. Kamu tahu apa itu sasaran, barulah kamu boleh menjawab halaju. Okey, halaju dia berapa? Yang ini senang je. 150 bahagikan dengan 60, kamu dapatlah dia punya halaju. Okey. Sekiranya ini kamu dah dapat, kita sikit saja lagi. Sikit saja lagi yang kita nak belajar pasal apa ni. Kita ni menjalankan satu eksperimen yang mana kita telah melekatkan satu kertas, kertas tu dilekatkan kepada troli. Dan troli tu bergerak turun ke bawah. Okey, nanti saya bagi kamu gambar dia. Sekejap Pening sikit cikgu. Ya. Cikgu, ada tak soalan yang lain selain benda yang dalam buku tu? Ada. Nanti saya akan kongsikan dengan kamu soalannya. Okey, kamu nampak tak ni? Nampak tak ni? Troli, tiga tape, nampak tak gambar tu? Ada nampak gambar? Nampak cikgu, nampak. Kan? Okey. Nampak cikgu. Ini adalah sebenarnya sebuah eksperimen. Eksperimen, okey, troli tu dia akan diturunkan ke bawah. Okey. Sebelum tu dekat badan troli tu dia lekatkan 3 tape. 3 tape tu bahasa Melayu dia pita detik lah. Pita detik. Lepas tu pita detik tu dia lekatkan kepada jangka masa detik. Okey, jadi sekarang ni dia akan lepaskan troli tu. Bermakna troli tu bergerak ke depan, 3 tape tu akan ikut sekali lah. Okey, jadi masa itulah jangka masa detik ni dia letakkan titik-titik pada pita detik tu. Titik. Disebabkan dia letak titik-titik tu, kamu akan dapat macam ni. Titik-titik tu melekat kat kertas pita detik. Faham tak? Ni soalan. Ini bukan soalan. Tak ada. Ini bukan soalan ni. Ini bukan soalan. Saya ada soalan cikgu. Pita detik kita pun dalam rajam tunjuk ni kan. Jarak berbeza-beza je cikgu. S2, S3. Okey. Kamu jangan fikir tu dulu. Sekarang ni kita nak cerita pada kamu pasal eksperimen ni dulu. Okey.
eksperimen ni kan pada mula-mulanya, okey fikir logik okey. Masa mula-mula troli tu berlalu, kan? Pita detik tu letakkan titik-titik dia kat kertas, betul tak? Lepas tu mula-mula kereta tu laju tak? Mula-mula pergerakan dia. Tak laju kan? Jadi kamu rasa titik-titik dia tu rapat ke atau jarak? Rapat lagi cikgu. Rapat kan? Okey, bijak. Okey, bila mana troli tu turun sampai kat tengah tu dia dah start laju, betul tak? Betul cikgu. Okey. Cikgu saya soalan cikgu. Pita detik tu dia regang ke cikgu? Memang dia regangkan lah, dia regangkan. Dia macam getah lah cikgu. Dia adalah kertas. Dia adalah kertas. Okey cikgu. Faham cikgu. Okey. Sekarang ni jangka detik tu dia meletakkan titik-titiknya pada pita detik kertas tu. Okey, pada mulanya pergerakan ke troli tu tak laju. Jadi kamu akan dapati titik-titik tu rapat antara satu sama lain. Betul tak? Logiknya. Okey, lepas tu troli tu akan bergerak sampai kat tengah tu dia dah start laju, betul tak? Masa itulah kamu akan dapati detik-detik tu, dia punya titik-titik hitam tu akan berada jarak antara satu sama lain. Betul tak? Betul atau tidak? Betul cikgu. Okey, sampailah dia ke hujung troli, kamu memang akan dapati bahawa titik jarak antara titik tu akan berada lebih jauh antara satu sama lain. Kamu akan nampak macam titik tu yang berubah cikgu. Titik tu akan berubah. Dia akan makin lama makin jarak. Faham tak? Tapi cikgu saya ada soalan cikgu. Apa ada soalan dia? Kalau titik tu dekat atas kertas cikgu, maka titik tu boleh berubah kat atas kertas cikgu. Apa dia? Kalau titik tu di atas kertas, macam mana titik tu boleh berubah di atas kertas? Macam mana dia boleh berubah di atas kertas? Okey, dia bergantung kepada kelajuan troli. Pada mulanya, apa dia? Lagi dia turun, cikgu, lagi laju, lagi rekam lah titik yang titik. Ya, bijak. Yes. Bijak. Siapa dia kah ini? Boleh saya tahu siapa dia? Elias. Very good, Elias. Okey. Jadi saya nak terangkan kat sini pada kamu. Okey, dia adalah sebuah troli. Dia bergerak ke bawah. Makin dia bergerak ke bawah, dia makin laju. Maka titik-titik itu makin lama makin regang, makin lama makin regang. Pada mulanya dia rapat antara satu sama lain. Tapi makin lama makin regang, makin lama makin jauh, makin lama makin jarak. Disebabkan oleh pergerakan troli itu semakin lama semakin laju. Okey, dia laju tu sebab apa? Sebab dia dah start memecut. Dia dah start memecut ke depan. Tu sebenarnya. Cikgu, yang kertas tu detik Yang kertas tu kita panggil pita detik. Pita detik. Ni. Kertas ni kita panggil dia pita detik. Kamu tengok kat atas ni, ni. Sorry. Macam mana? Saya tak faham. Maksudnya kereta. Kereta. Kuasa detik tu dekat mana? Kat area mana? Yang okey, kamu tengok ni troli. Kamu nampak gambar ni? Nampak? Okey, ni troli. Dekat belakang ujung troli ni dia lekatkan pita detik, kertas. Satu kertas yang panjang tu. Kita panggil dia pita detik. Okey, lepas tu dekat pita detik di sini di jangka masa detik ni, jangka masa detik tu kamu nampak? Nampak? Jangka masa detik tu nampak? Okey. Jadi kertas pita tu dia lekatkan dekat jangka masa detik, dan jangka masa detik ni lah akan meletakkan titik-titik-titik. Dia akan titik-titik-titik-titik-titik je tu. Oh, jangka masa detik yang letak titik-titik-titik tu. Ya. Ya ke cikgu, saya ingatkan cikgu, saya sebenarnya saya faham, saya ingat cikgu.
Kan? Dekat atas pita tu memang dah ada titik-titik dah. Tak. Dia juga akan keliru je tu. Tak. Yang memberikan titik-titik tu adalah jangka masa detik tu yang memberikan titik-titik tu. Mana cikgu, kelajuan mempengaruhi jangka masa detik. Ya, kelajuan mempengaruhi titik-titik yang terdapat pada pita detik tu. So detik tu dikira macam jarak lah. Ya. Cikgu faham. Detik tu yang kamu tengok ni dikira seperti jarak ni. Okey. Persoalan tu. Okey, tak apa, kamu jangan ni baru nak mula ni. Okey. Tadi kita nak terangkan pada kamu adalah sebuah eksperimen yang dijalankan, yang mana kita nak mengira apa dia? Kita nak tengok halaju dan pecutan objek yang bergerak dapat ditentukan melalui aktiviti yang dilakukan di makmal menggunakan jangka masa detik. Okey, jangka masa detik ni dia bergetar dengan getaran 50 Hz. Okey, apa yang dimaksudkan dengan 50 Hz? 50 Hz ni maksudnya dia bergerak 50 kali dalam masa 1 saat. Faham tak? 50 kali dalam masa 1 saat. Maksudnya dalam 1 saat, dalam masa 1 saat ni dia bergerak 50 kali. Faham tak? Jangka masa detik tu Ya. Dalam masa 50 saat dia boleh bergerak 50 kali. Itu maksud Hertz. Okey, jadi di sini pergerakan kereta tu, okey, mula-mula dia letakkan titik ni, dia nak letakkan titik kedua tu, masa yang diperlukan adalah 0.02 saat. Maksudnya jarak antara dua titik tu, faham sini? Jarak antara dua titik tu, yang ni kalau saya tunjuk titik ni balik, titik ni nak pergi ke titik ni, masanya diambil lah 0.02 saat. Boleh? boleh. Faham? Okey, kenapa dia jadi 0.02 saat? Okey. 1 dibahagikan dengan 50 kali dapatlah 0.02 saat. Jadi pergerakan dia ni, untuk dia bagikan titik pertama nak pergi ke titik kedua tu, masa yang diambil adalah 0.02 saat. Okey. Kalau kamu faham tu pun dah kira bagus dah. Kamu faham tu pun dah kira bagus dah. Okey, sekarang ni kita daripada kertas yang kamu dapat tu, daripada kertas yang kamu dapat tu, dia bagi kamu 10 cm kertas pita detik tu, kan? 10 cm panjang kertas tu dianggap sebagai sasaran. Maksudnya dia dah bergerak 10 cm. Jarak terdekat yang dia pergi adalah 10 cm. Okey. Daripada 10 cm tu, kamu boleh kira tak hal laju dia berapa? Okey. Macam mana nak kira? Kamu kena kira berapa detikkah yang terdapat di dalam kertas 10 cm tu. Kamu kira, okey, ni 1 detik, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak ada 6 titik dalam tu? Betul juga. Betul lah? 6 titik. Okey, sebenarnya kamu nak kira detik ni, kamu kena kira tengah-tengah antara dua titik. Cuba kamu kira tengah-tengah antara dua titik tu, berapa kali tengah ada? 5, cikgu. Ya, 5. 5 tu dikira sebagai dia punya 5
Bila mana kita kira tengah-tengah tu, maksudnya kita mengira sela masa. Sela masanya antara 2 detik ni, ini dah dikira 0.02 saat. Antara titik ni nak pergi ke titik yang kedua tu dah berlaku berapa? 0.02 saat. Kalau ada 5 kali 0.02 saat, bermaksud dia telah bergerak selama masa 0.1 saat. Maksudnya 5 darab dengan 0.02 saat. Faham tak situ? Faham je, faham ni. Okey, kalau kamu faham tu dah kira bagus. Okey, nak kira hal lajunya macam mana? Apa rumus hal laju? Apa rumus hal laju? Sesaran bahagi dengan masa. Okey, sesaran dia berapa? Sesaran dia berapa? 10 cm. 10 cm. Okey. 10 cm dia punya sasaran. Okey, berapakah masa yang diambil untuk dia bergerak sebanyak 10 cm tu? 0.1. Macam mana kamu dapat 0.1 tu? Selepas yang 0.02 tu cikgu kali 5 cikgu. Ya, 0.02 tu kalikan dengan 5 detik. Macam mana kamu dapat 5 detik tu? Sebab tu cikgu, jarak antara 1 detik tu ada 6, jadi jarak, orang kata apa jarak apa tu tadi? Jarak antara 1 detik. Jarak antara 1 detik ke 1 detik tu ada 5 kali, betul tak? Betul cikgu. Betul kan? Sebab apa? Kamu jangan kira berapa titik-titik tu, kira yang dia punya tengah-tengah tu. Tengah-tengah dia tu ada berapa? Ada 5 kan? 5 kali tengah, betul tak? Darabkan dengan 0.02, kamu dapatlah 0.1. Jadi sesarannya adalah 10 cm dibahagikan dengan 0.1, kamu dapatlah 100 cm per saat. Itulah dia punya hal laju. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Habis cikgu. Habis. Cikgu, maksudnya yang pita tu, dari masa tu kita boleh tahu jarak dia berapa. Itu cikgu. Daripada mana? Daripada masa tu kita akan tahu jarak dia berapa banyak. Okey, daripada masa tu kamu tak akan dapat dia punya jarak. Tak dapat. Dia akan bagi kamu berapakah jarak pita detik tu. Dia akan bagi tahu kamu berapa cm dia dah bergerak. Oh, dia akan bagi tahu je lah. Dia akan bagi tahu kamu berapa cm kereta tu dah bergerak. Maksudnya berapa panjang pita detik. Dia akan bagi tahu kamu. Daripada panjang belah detik tu boleh dapat tahu berapa saat kelajuan dia. Daripada titik-titik yang terdapat dalam kertas tu. Okey, titik-titik yang terdapat dalam kertas tu, kamu akan tahu berapa masa yang dia diambil. Lepas tu, dengan kamu tahu berapa dah jarak dia tu dibahagikan dengan masa dia, maka kamu akan tahu berapa hal laju dia. Cikgu, selang masa maksudnya apa? Selang masa ni maksudnya, selang masa ni apa? Masa yang diambil untuk satu titik ke satu titik. 1 detik. Ke detik yang lain. Okey, dia ada detik pertama, titik pertama, kita tak panggil detik. Titik pertama nak pergi ke titik kedua, itu sela masa dia. Faham tak? Berapa masa diambil daripada titik pertama nak pergi ke titik kedua? Berapa masa diambil? Dan itu dikata sela masa lah. Dan sela masa dia ni memang 0.02 saat. Sebab apa? Sebab kamu menggunakan ialah 1/50 tu. So 1 detik tu 0.02 lah.
Ya, 1 detik. 1 detik tu 0.02. Okey. Ataupun 1. Apa dia? Kalau dekat soalan nanti cikgu, dia akan bagi tak cikgu setelah masa dia cikgu? Dia akan bagi 0.02 saat, dia akan bagi. Cuma yang dia akan keliru, yang kamu akan keliru apa dia? Kamu akan keliru apa dia? Kamu akan keliru berapa titikkah yang terdapat dalam ni. Okey, kamu tengok gambar ni. Titik yang pertama ni nak pergi ke titik yang kedua tu dikira sebagai 1 detik. Apa cikgu? Titik yang pertama ni, nampak? Ni titik pertama. Pergi ke titik kedua, itu dikira sebagai 1 detik. Okey. Pergi ke titik yang ketiga, 2 detik. Pergi ke titik yang keempat, 3 detik. Jadi kalau kamu nak tahu, lain. apa dia? Detik dengan saat sama. Tak sama. Tak sama. Detik dengan saat tak sama. Apa beza ni cikgu? Beza saat tu masa. Jarak. Saat tu masa. Saat tu adalah masa. Detik ni dia punya titik-titik ni jumlah titik-titik ni, itu detik dia. 1 detik sebenarnya tak sama dengan 1 saat, tak sama. Sekarang ni dia nak kata sini, okey, kamu jangan peningkan kepala. Sekarang ni kita nak beritahu kamu 1 detik apa dia? 1 detik ialah antara titik pertama ni ke titik kedua. Itu 1 detik. Titik kedua ni ke titik ketiga, 2 detik. Titik ketiga ke titik keempat, 3 detik. Okey, jadi payah sangat untuk kamu senang macam ni. Kamu kira, okey, kamu tengok soalan ni, okey, ada berapa titik situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ada 6? Betul ada 6 Yes. Kamu tolakkan dengan 1. So 6 tolak 1 berapa? 5. Maksudnya dia ada 5 detik. Dia ada 5 detik. Okey, contohlah ni contoh Kalau dalam kertas ni ada 12 titik. 12 titik titik 1 2 3 4. Ada 12 titik. Maksudnya dia ada berapa detik? 11 detik. Betul. Okey, kita terus pada soalan. Kamu tengok ni. Cuba kamu kira ada berapa titik kah ini? Berapa titik? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 10 je cikgu. Saya pun tak tahu nak kira cikgu. Kira betul-betul. Kira betul-betul. Yang setengah tu dikira 1 juga ke? Ya, dikira 1. Dikira 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kan? Okey, 11 tolak 1? 10. Maksudnya dia ada 10 detik. Maksudnya dia ada 10 detik. Untuk kamu confirmkan betul ke dia ada 10 detik? Okey, kira tengah-tengah pula. Kira yang tengah-tengah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kira 10. 1, 2, 3, 4, 10 cikgu. 9. Kira betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cikgu. Betul kan? 10 kan? 10 cikgu. 10 kan? Maksudnya dia ada 10 detik. Kalau kamu
Payah juga nak kira tengah-tengah ni. Okey, berapa biji detik, berapa biji titik ada? 11 titik. Titik tu kamu tolakkan dengan 1. 10, kamu akan dapat 10. 10 detik. Faham tak situ? Faham ah? Okey. Apa tujuan nak dapatkan 10 detik ni? Kita nak beritahu sini bahawa okey, di tengah-tengah jarak antara dua titik ni masanya adalah 0.02 saat. Jadi berapa saat keseluruhan titik-titik ni? 10 darabkan dengan 0.02 dapatlah 0.2 saat. Jadi pergerakan dia ni satu kertas ni adalah 0.2 saat. Faham Oh, untuk dapat saat lah tu kan cikgu? Ya, untuk dapatkan saat dia. Okay, faham. Berapa saat dia bergerak. Kamu kena kira detik dia. Berapa cm detik tu keluar dia kan. Okey, daripada detik dia tu maka kamu akan dapatlah saat dia berapa saat dia bergerak. Sekarang ni dia akan bagi kamu dia punya berapa cm ni. Contohnya ni 10 cm kan. Dia akan beritahu kamu. Okey. So daripada soalan tu kita pergi balik pada contoh tadi tu. Okey, dia bagi kamu 10 cm. Dia bagi, lepas tu kamu tahu dia berapa saat dia bergerak. Maka kamu tahulah macam mana nak kira hal laju. Okey. Kita habis dah.